InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, mulakan forum kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita membuka dan membaca ilmu kitab Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua hadirin dan hadir pada malam ini. Sama-sama kita pada malam ini Fadil Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Ahli Parlimen Pulang Krian, juga mengangkat Adun juga, dan kita syukur. Dan juga panel kita yang kedua pada malam ini pada Dr. Zuraizi. Anggota dan nak berkenalan secara penuh dengan doktor, insya-Allah mungkin doktor boleh taruh pada tuan-tuan, puan-puan yang masih mungkin kita sendiri belum kenal secara sepenuhnya doktor, insya-Allah. Malam ini kita bawakan tajuk yang cukup penting untuk kita semua. Dan terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak Medicom, Tuan Haji Razak selaku pengerusi serta jawatankuasa, serta para penduduk yang turut sama-sama menjayakan program-program kita sepanjang kita berkampung di Pulau Mabul untuk 2 hari ini, insya-Allah. Kita diberikan tajuk misi sebelum masuk waktu insya pada malam ini. Saya beri tajuk keluarga bahagia dan perubatan, kesihatan. Keluarga bahagia dan kesihatan. Dan insya-Allah kita lihat bagaimana peranan dan kita nak kutip pengalaman dan mutiara-mutiara yang cukup berharga daripada kedua-dua panel. Bagaimana topik yang mungkin agak rare ataupun jarang-jarang diperbincangkan pada kita semua, dihadapkan kepada kita semua. Apakah berkaitan antara keluarga bahagia dan kesihatan ini? Saya tak nak dengar juga. Cuma terlebih dahulu minta maaf kerana slang saya slang Jawa Timur sikit. Mungkin ada yang tak faham di sini. InsyaAllah buat fahamlah, insyaAllah. Okey. Format kita ringkas saja. Kita akan beri slot sepenuhnya, ruang sepenuhnya kepada kedua-dua panel kita pada malam ini. Dan insyaAllah kalau ada kelapangan waktu sebelum masuk waktu insya, saya buka peluang kepada tuan-tuan, puan-puan yang ada bersama pada malam ini untuk tanyakan. Ambil peluang kerana jarang kita berkesempatan apatah lagi dengan kedua panel yang hebat ni. Biasa panel Fadil Tuan Guru kita ni dalam TV. Tak? Dalam TV. Ni live datang ke kampung kita untuk berforum, insya-Allah. Jadi saya mulakan dengan Fadil Tuan Guru Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Bila kita sebut mengenai keluarga bahagia, mungkin ramai daripada kita masih lagi kita biasa dengar apa yang dikatakan keluarga bahagia. Tapi bagaimana rupa bentuk keluarga bahagia ini sendiri dalam
rupa bentuk yang kita sendiri mudah faham dan diterjemahkan mengikut asas ataupun kefahaman Islam sendiri. Silakan Datuk Seri, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Saudara Saizul selaku pengurusi pengacara majlis forum kita pada malam ini. Yang saya hormati Ketua Kampung, yang saya hormati Panglima, yang saya hormati Imam, Jawatankuasa Masjid, Jawatankuasa JPKPK, Jawatankuasa Penduduk, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Setiap orang yang mendirikan rumah tangga memang bercita-cita untuk mendapat rumah tangga yang bahagia. Daripada rumah tangga itu akan lahirlah keluarga yang bahagia, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Taala jadikan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kita ni ada laki-laki, ada perempuan, dan dijadikan berpasang-pasangan supaya dengan itu kita semua akan mendapat mawaddah, kegembiraan, kebahagiaan dan rahmat. Matlamat perkahwinan ialah untuk mendapatkan sebuah rumah tangga yang bahagia. Bahagia ni satu istilah yang ramai orang sebut, tetapi apakah faktor yang menyebabkan kita mendapat bahagia? Ada orang merasakan bahawa kita akan bahagia kalau kita banyak duit. Lalu manusia cuba cari harta sebanyak mungkin. Ternyata bila dia harta banyak, dia tidak dapat kebahagiaan. Ramai tokoh-tokoh, bilioner, jutawan-jutawan di dunia yang akhirnya kecewa. Dia mengatakan bahawa harta tidak boleh beli semua. Pepatah menyebut, kita boleh beli makanan yang sedap, tapi kita tak boleh membeli selera makan. Kita boleh beli tilam yang tebal, tapi kita tak boleh beli nyenyaknya tidur. Kita boleh beli rumah yang besar, tapi kita tidak boleh membeli kebahagiaan. Bermakna bahawa harta bukan segala-galanya. Ada orang merasa pangkat kebesaran itu akan menyebabkan dia bahagia. Lalu dia berusaha untuk mendapatkan jawatan yang tinggi, pangkat yang besar dan sebagainya. Ternyata bila di pangkat dia besar, dia tak dapat kebahagiaan. Dia tak dapat apa yang diinginkan. Kononnya bila dia pangkat besar, maka dia akan bahagia. Ternyata bila dia ada pangkat besar, dia tidak mendapat kebahagiaan yang dicari. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya di mana? Sebab itu dikatakan kebahagiaan bila mana kita melakukan sesuatu yang menyebabkan jiwa kita gembira, jiwa kita seronok. Ada orang miskin, hidup dia miskin, tapi rumah tangga dia bahagia. Anak-anaknya jadi anak yang baik, rumah tangganya tidak ada masalah, suaminya suami yang taat, isterinya pun baik. Ada orang yang kadang-kadang dia harta banyak, tapi dia bahagia. Bahagia, hartanya ada, dia bahagia. Jadi oleh kerana itu, kebahagiaan yang kita inginkan ialah bila kita buat sesuatu yang menyebabkan kita rasa gembira, seronok dan tidak berdosa, tidak rasa bersalah. Untuk dapat seronok macam-macam. Ada orang berzina, dapat nikmat keseronokan perzinaan, tapi dia rasa bersalah, dia akan rasa berdosa, dia akan menyesal. Demikian juga seseorang yang cari harta. Dia boleh cari harta, tungku lumu banyak hartanya, tetapi belum tentu rumah tangga dia bahagia. Ada orang yang kadang-kadang hartanya banyak, anaknya terlibat dengan isak dadah, keluarganya porak-poranda, rumah tangganya tidak tenang, tidak ada bahagia. Ini pelbagai masalah yang berlaku. Jadi oleh kerana itu, bila kita inginkan matlamat keluarga bahagia, kita kena tentu dulu. Bahagia ni bagaimana? Allah Ta'ala mengajar kita dengan satu doa yang sentiasa kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah bahagia. Bahagia tetap berdoa tersebut. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku kehidupan dunia yang baik, yang hasanah.
yang baik, yang bahagia, yang sempurna, yang mulia. Dan berikanlah kebahagiaan padaku di akhirat juga hasanah. Hasanah maknanya kebaikan. Ya. Dan jauhi aku daripada api neraka. Bermaksud bahawa bahagia itu bila kita hidup dunia dalam keadaan yang hasanah. Ya. Dan akhirat juga dalam keadaan hasanah. Oleh kerana itu, apa saja nilai ciri-ciri yang menyebabkan kita rasa bahagia, maka kita kena berusaha ke arah itu. Tuan sekalian, ya, kita duduk di Pulau Mabul. Ya, Alhamdulillah, ya, kita pun tak tahu macam mana takdir Allah Ta'ala. Tuhan tentukan kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, di sini. Rezeki tuan-tuan di sini. Ya, di peringkat awal dulu, pulau ini tidak jadi pulau pelancongan. Betul-betul tuan-tuan duduk di sini, rezekinya cari tangkap ikan, kemudian jual. Begitulah. Ya, tiba-tiba bertukar menjadi kawasan pelancongan. Pelancong datang. Pelancong datang bermakna duit datang kepada tuan-tuan. Ya, orang datang bawa duit. Pelancong ni dia datang bawa duit. Ya. Jadi aktiviti ekonomi hidup. Kedai-kedai mula hidup. Aktiviti bot pergi mancing mula hidup. Tuan-tuan boleh bawa pelancong pergi untuk snorkeling sebagainya. Ya. Kemudian nelayan kecil-kecil boleh jual hasil tangkapan dia pada pelancong datang. Bermakna mereka datang bawa duit kepada kita. Bukan kita pergi cari. Mereka datang. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah bagi rezeki dengan jalan yang kamu tak pernah fikir. Tak pernah kita fikir. Ya, saya pun tak pernah fikir satu hari saya akan datang ke pulau ni. Tak pernah fikir. Tapi Alhamdulillah, Allah pertemukan kita. Kita bertemu dalam majlis yang baik. Bukan bertemu dalam majlis maksiat, bukan bertemu dalam durhaka pada Allah. Ya, dan saya, walaupun beberapa tahun kebelakangan ni kerana COVID dan sebagainya, saya lama tak akan kemari. Saya ucap tahniahlah pada ketua kampung, kepada kita punya panglima kita dan semua pimpinan. Satu perubahan besar yang berlaku pada pandangan saya di sini. Ya, banding yang saya datang dulu, pertama sekali aktiviti masjid, hidup. Jemaahnya pun ramai. 2 saf, 3 saf kadang-kadang. Alhamdulillah, itu perubahan yang besar. Yang kedua, fizikal. Walaupun dulu kita dapati api kita 12 jam. Malam saja, siang tak ada. Ya, aktiviti kita tak banyak. Ya, tapi akhir-akhir ni kita mula tengok pelbagai. Kehidupan pun lebih baik. Ya, ada kemewahan sedikit lah. Ya, rumah-rumah dan sebagainya. Namun, di kalangan kita, tidak semua yang sama. Ada yang susah. Ada yang sangat miskin. Ada yang susah. Ekonominya susah, kehidupannya susah. Kita susah dunia, jangan sampai susah sampai ke akhirat. Kita miskin dunia, jangan sampai miskin pula nanti di akhirat. Jangan kita tidak bahagia dunia, jangan sampai akhirat pun kita tidak bahagia. Sebab kita ada 2 alam. Kalaupun tidak bahagia dunia, tak kaya macam orang lain dunia, jangan kita celaka, jangan kita menderita besok di akhirat. Ya, susah miskin dunia tak apa, tapi jangan sampai tak semayang, jangan sampai durhaka pada Allah. Nanti kita akan jadi miskin dunia dan miskin di akhirat. Ya, oleh kerana itu kita hidup dua negeri. Ya, satu negeri kita panggil dunia sekarang. Ya, ada orang yang dapat rezeki hidup dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebut 4 golongan. Allah kasih 4 golongan. Dan 4 lagi Allah lebih kasih. Ya, yang pertama, Allah kasihkan orang yang bertakwa. Orang muda yang bertakwa lebih dikasih oleh Allah. Kalau orang tua bertakwa patut sebab dah tua. Ya, umur pun dah hujung-hujung. Semayang pun rajin. Ya, pasal pun dah tua. Kan? Darah tinggi ada, kecil manis pun ada, semput ada, senggugut pun ada. Ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, Allah kasihkan orang pemurah. Orang yang pemurah. Orang miskin yang pemurah lebih dikasih oleh Allah. Yang ketiga, Allah kasihkan orang yang tawaduk. Yang rendah diri, tidak sombong, tidak takabur. Allah kasihkan orang yang tawaduk. Orang berpangkat besar yang tawaduk lebih dikasih oleh Allah. Ya. Dan kata Nabi SAW, Allah benci 3 golongan. Pertama, Allah bencikan orang fasik
yakni orang buat dosa besar. Orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah. Hidup tua dah, duk minum air ketum lagi, duk ambil dadah lagi, tua dah. Hidup tua dah, tapi semayang pun tidak, masjid pun tak datang, dengan masyarakat pun tidak bergaul, hidup seorang-seorang diri. Nabi kata Allah bencikan orang yang fasik, yang pelaku dosa besar. Orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah. Yang kedua, Allah bencikan orang sombong. Orang yang sombong, takabur, sombong. Tetapi orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah. Kalau orang kaya sombong, kita kata patutlah dia sombong, dia kaya. Dia pangkat besar, dia harta banyak. Tapi Nabi kata orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah. Sebab itu sebesar-besar kesombongan manusia, bukan yang tepuk dada, bukan yang ego, bukan. Sebesar-besar kesombongan bila dia tidak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah tuan-tuan nak letak kepala kita yang tinggi sekali ni duduk atas lantai sama arah dengan kaki. Sebab tu bila Allah perintahkan iblis malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan malaikat, sujudlah kamu semua pada Adam AS. Semua malaikat sujud. Kecuali iblis. Iblis tak nak sujud. Iblis ni asalnya malaikat. Asalnya dia sekumpulan malaikat. Bila Allah perintahkan sujud, semua sujud. Melainkan iblis. Enggan dia untuk sujud pada Allah Ta'ala dan sombong dia. Sombong. Sebab tu Nabi kata, Allah bencikan orang yang sombong. Orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah. Nabi pesan, kadatil fakri an yakuna kufra. Hampir-hampirlah orang fakir menjadi kafir. Sebab itu kita nak selesaikan masalah. Jangan sampai kita miskin hingga sanggup tukar agama. Hingga sanggup murtad. Kerana nak dapat duit. Kerana dijanjikan dapat duit setiap bulan. Ada orang yang keluar pada Islam. Semata-mata kerana kemiskinan. Sebab tu kita cuba tolong. Mana-mana orang miskin yang susah sangat. Jangan sampai dia minta tolong kepada agama lain. Akhir dia tinggal ajaran Islam. Maka kata Nabi, Allah bencikan orang yang sombong. Tapi ingat, orang miskin yang sombong, yakni tak nak sujud pada Allah, lebih dibenci oleh Allah. Ya akhir yang ketiga kata Nabi, Allah bencikan orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Allah benci orang yang bakhil. Orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah. Sebab dia harta banyak. Sombong apa atas dunia? Macam Qarun. Harta banyak tapi tak nak sujud pada Allah. Tuan-tuan sekalian, harta kita biar boleh tolong kita sampai ke akhirat. Tidak dinamakan orang yang ada harta, orang kaya, kalau orang miskin tidak dapat bantuan dia. Tidak dinamakan orang yang alim, kalau orang jahil tak boleh tumpang ilmu dia. Demikianlah. Hasrat kita nak tengok rumah tangga kita, keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh, anak-anak yang semayang, anak-anak yang taat perintah ibu bapa dan sebagainya. Jangan tinggal doa yang Allah ajar pada kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kurnia pada kami pasangan hidup kami ya Allah, dan zuriat keturunan kami yang sejuk mata kami bila melihatnya, dan jadilah kami pemimpin kepada hamba-Mu yang bertakwa. Kalau tuan-tuan nak jadi suami, biar suami kepada isteri bertakwa pada Allah. Kalau tuan-tuan nak jadi ayah, biar ayah kepada anak-anak yang bertakwa pada Allah. Demikian kalau kita jadi pemimpin, biar pemimpin pada rakyat kita, anak buah kita yang taat perintah Allah, tidak merosakkan, tidak buat benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan sekalian penduduk kita di pulau ini, dan Allah berkati kehidupan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Itu saja daripada saya pusingan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Muhammad Datuk Seri atas muqaddimah yang insya-Allah membuka mata kita dan hati kita untuk memahami apa yang kita sebelum ini mungkin dari sudut kefahaman kita berhubung makna dan bagaimana kita menghayati erti kata bahagia itu sendiri. Dan insya-Allah moga-moga dengan pencambahan awal daripada Datuk Seri sebentar tadi,
Walaupun kita lihat makna bahagia disebutkan tadi sesuatu yang agak subjektif, mungkin pada sisi adik-adik kita, bahagianya dengan bermain apa? TikTok dia, bermain TikTok, sini panggil TikTok. Bahagia sebagaimana disebut tadi oleh Datuk Seri, bukan pada kefahaman setengah individu pada harta, pada luasnya rumah, pada besarnya keluarga itu sendiri, tapi bagaimana meletakkan ataupun menghayati makna bahagia yang kita nak bawa makna ini sehingga wawasan kita sebenarnya pada wawasan pada akhirat nanti, insya-Allah. Kita terus kepada panel kita yang kedua, Dr. Zuraizi Jaafar, seorang pakar, dan insya-Allah sebelum Doktor pergi kepada soalan saya, mungkin Doktor boleh ta'aruf sedikit sebanyak untuk ahli-ahli Korea kita yang masih lagi belum kenal sepenuhnya dengan Doktor. Cuma Doktor, saya nak tanya sikit. Sebagaimana kita faham sebentar tadi dan disebut keluarga bahagia yang jarang kita kaitkan dengan hal-hal berkaitan dengan kesihatan sendiri. Bagaimana kita nak letak satu perkaitan antara kesihatan sendiri nak dikaitkan dengan suatu institusi besar dalam bentuk keluarga itu sendiri, insya-Allah. Mungkin Doktor boleh faham soalan saya. InsyaAllah. Silakan Fadil Doktor. Yang tu kan boleh pakai dia. Ya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ni dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa di sini pada malam ini, dan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala juga saya ditempatkan bersama dengan seorang tokoh yang kita memang sebenarnya saya sendiri pun kalau boleh nak berada di bawah dengar kalimah-kalimah daripada Ustaz Tuan sendiri, nasihat-nasihat pada seorang ayah kepada seorang anak. Saya lebih suka menjadi pendengar berbanding dengan berada bersama-sama dengan Ustaz yang di atas ni, komentar rasanya. Okay, terima kasih kepada Pengerusi Haji Saizul, Ustaz Tuan yang saya amat-amat kasihi. Juga kepada semua AJK Masjid, Panglima, Ketua Kampung, semua ahli-ahli, sahabat-sahabat daripada Medicom dan juga yang datang pada malam ini, dan semua penduduk kampung. Saya perkenalkan diri sikit, ta'aruflah sikit. Saya Dr. Muhammad Zuraizi Jaafar, seorang pakar kanak-kanak. Sebenarnya saya pun taklah asing untuk mabul. Kalau ikutnya macam kali kelima saya datang ke sini. Dan mungkin secara sejarahnya saya pernah bertugas di Hospital Tawau selama 3 tahun. Bermula tahun 2013, saya digezet, dihantar ke sini ke Sabah sehingga 2016. Saya di Hospital Tawau sebagai pakar kanak-kanak di Hospital Tawau. Nak sekali anak Panglima datang masuk ke ward. Ada 2-3 orang daripada ni yang pernah masuk ke ward daripada Mabul. Dan memang pada awalnya situasinya tidaklah begitu susah sangat. Masa tu kita ada, kalau di Hospital Tawau, siapa-siapa yang pernah datang memang tahu kita ada yang sebab dia tak besar, kecil je pun, kayu, miskin awak tu. Kalau ikut pengalaman saya berada di hospital di Semenanjung, Hospital Tawau untuk kanak-kanak ialah paling tak wujud dekat Malaysia ni. Kat Tawau je. Bayangkan kalau mesin pernafasan tu, mesin pernafasan kalau kat ICU tu, untuk kanak-kanak kita pakai tank oksigen. Pakai tank. Pukul 4 pagi nampak oksigen, daripada tu dah turun. Sebab di meter dah kosong. Sebab saya angkut tank. Kita tak ada macam dekat hospital kerajaan yang lain, pakai sentral punya oksigen. Tak. Di Hospital Tawau, untuk kanak-kanak NICU, kita orang pakai tank. Yang sebesar, setinggi saya. Tu. Bukan yang kecil-kecil punya. Dia tahan 4 jam, 6 jam, kena tukar. Memang daif. Suasana untuk Hospital Tawau memang daif.
Tak ada kat hospital di Semenanjung, tak ada. Seteruk mana pun hospital di Semenanjung, tidak ada yang seteruk dengan hospital Tawau. Tapi alhamdulillah, saya dah pergi ke hospital Tawau, ada banyak perubahan. Dan begitu juga dengan di Mabul. First time saya datang 2013. Di situ ada Ustaz Dasuki datang bersama dengan tim Muslim Care. Pertama sekali saya jumpa Panglima. Memang apa yang Ustaz Tuan bagi tahu, saya rasa saya ucapkan sangat bersyabas pada semua penduduk kampung di sini. Perubahannya sangat berkali ganda lebih baik daripada tahun pertama kami datang 2013. Memang 2013 walaupun secara lampau tapi kita boleh faham lah. Sejarah masa-masa sembahyang tu kita tahulah. Ada 6 boleh kira dengan jari je. Tapi alhamdulillah perubahannya sangat membanggakan. Dan saya ucapkan sekali lagi sabaslah kepada semua penduduk kampung. Dengan izin Allah SWT, banyak perubahan yang baik telah berlaku pada penduduk kampung ini. Saya rasanya sangat-sangat bersyukur. Dulu kita tahu, pelancong datang bukan sekadar datang dengan duit. Dia datang sekali dengan kemukarannya, dengan araknya, dengan pergaulannya. Tapi alhamdulillah saya sangat nampak benda itu terkawal berbanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Tapi sungguh, rasanya kita ucapkan semua, ya alhamdulillah lah. Sekadar syukur pada Allah yang menentukan keadaan kita sampai sekarang ini. Okey, berbalik kepada soalan pada pengusi lah. Okey, Al-Fadhil Al-Ustaz telah beritahu kita tentang keluarga bahagia. Saya ditugaskan untuk bercakap sikit pasal keluarga yang sihat. Adakah macam mana kita nak kaitkan antara bahagia dengan sihat? Sebenarnya topik ini agak menarik. Okey, sebab kita faham kalau kita semua anak kita, keluarga ni kena ada struktur. Dia tak ada keluarga seorang, saya ada keluarga, tak. Keluarga ada ayah, ada anak. Paling kurang yang minimum, ada 2 lapis. Tapi kat sini alhamdulillah dia banyak lapis. Dalam satu rumah tu ada nenek, ayah, anak, ada cucu. Ada 4 lapis kadang-kadang satu rumah tu. So satu keluarga yang dinamik sangat banyak dalam tu. So itu adalah keluarga. Bagaimana nak tahu keluarga tu bahagia? Bila semua orang tu berada dalam keadaan yang tenteram dan gembira, dia menjadi bahagia. Sebab bahagia itu datang daripada hati. Apa kaitan dengan sihat? Adakah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sihat? Manakala keluarga yang sakit tidak akan bahagia. Dan apa maksud keluarga itu sihat? Bila masuk pada sihat itu mesti daripada semua lapisan yang berada dalam keluarga tersebut. Ibu bapa sebagai peneraju utama atau datuk nenek dalam lapisan pertama, anak yang sihat, keluarga yang sihat, maka itu adalah keluarga yang sihat. Struktur tersebut. Anak tak ada masalah, ibu bapa kalau ada masalah sakit pun dia masih lagi dalam keadaan kontrol. Anak pun bila ada sakit pun masih lagi dalam keadaan kontrol. Boleh dirawat, boleh mendapat rawatan yang baik. Sihat, alhamdulillah. Dan semua orang bergembiralah. Boleh berinteraksi, boleh memberi antara satu sama lain. Maka itu melahirkan situasi di mana keluarga itu akan keluarga yang bahagia. Tetapi soalannya, kalau keluarga itu adalah keluarga yang tidak sihat, maksudnya ada keluarga itu ditimpa ujian oleh Allah SWT. Ada penyakit. Ada ibu bapa yang dapat stroke. Ada anak yang dapat penyakit kronik. Adakah itu bermaksud keluarga itu tidak akan jadi bahagia? Kita nampak, kita boleh faham kita sebagai ayah kan. Bila anak kita sakit, betapa kita rasa susah. Hati kita susah. Nak cari, kalau kat sini lagi dah susah. Kalau kat sana dapat rawatan yang boleh cari punca rawatan. Kat sini, anak kita, macam hari tu anak Panglima, sawan, demam. Kalau kat sini ada yang ampus, susah bernafas. So, macam mana dapat rawatan? Tak ada klinik. Mana ubatnya? Betapa susah hatinya kita sebagai ibu bapa bila anak kita sakit. Adakah itu maksud lepas tu kita tak akan dapat bahagia kalau anak kita sakit? Itu yang penting bagi datang kepada kita. Sebagai seorang ibu bapa, kebahagiaan adalah terletak pada hati kita. Bagaimana kita menerima sakit atau sihat itu daripada Allah SWT. Sihat, kita gembira. Ucap Alhamdulillah. Sakit, kita sepatutnya tidak perlu bersabar atas kesakitan dan ucapkan Alhamdulillah. Sebab sakit dan sihat, dua-dua datang daripada Allah SWT. Sakit, sihat dapat pahala, sakit dapat pahala. Sihat adalah ganjaran daripada Allah SWT, sakit sebenarnya pun ganjaran daripada Allah SWT. Bukan itu adalah petaka, bukan itu adalah hukuman, tak. Sakit
Terutama kali kita lah yang sihat ni. Kadang-kadang kita ni lah, saya sendiri. Kita kadang-kadang dalam dunia ni, kadang-kadang, yelah, banyak-banyak masalah kan, banyak benda. Kadang-kadang kita jauh daripada Allah SWT. Maka bagaimana Allah untuk tarik kita berdekat dengan dia, ditimpa sedikit ujian kesakitan. Macam lah, kalau yang 40 atas ni kadang-kadang ada sakit jantung lah, sakit darah tinggi ke, cimani tiga serangkai tu, ada orang dapat sakit gout. Bila sakit tu barulah kita rasa, aduh sakitnya ya Allah, sakitnya. Barulah kadang-kadang terkeluarlah perkataan tu. Ada setengah-setengah orang yang dah jauh, didekatkan oleh Allah SWT dengan sakit itu sendiri. Maka sakit itu adalah satu rahmat daripada Allah untuk tarik dia kembali kepada hadapan Allah SWT. Sebab yelah, kita dengan dunia ni setengah-setengah tu banyak dengan dunia. Dunia terlalu sibuk sampai kadang-kadang masjid pun dah jauh. So Allah mendekatkan diri, bagi dia sedikit ujian, kesakitan, maka itu dia kembali kepada Allah SWT, memohon, ya Allah sakitnya, bagilah sedikit keringanan, mudah-mudahan kuranglah sakit, senang. Bila anak kita sakit pun, kadang-kadang kita pun terfikir, Allah, anak kita tengah kalau dapat lelah, dapat penyakit kuman tu, tengah ampus nafas pun tak boleh nak cakap, nampak makan pun tak boleh makan, batuk, muntah-muntah semua sekali. So rasa sedih, hati kita sedih. Kita berdoa pada Allah SWT, Allah ya Allah, tolonglah anak aku ni, tolonglah anak aku ini, jangan sedih, kurangkanlah sedikit, bantulah anak aku ini ya Allah. Allah tarik kita kepada Allah SWT. Allah tarik kita berjumpa dengan Allah SWT. Sedangkan lama kita dah rasa macam relax, tak ada apa-apa, maka itulah nak katakan, sakit sihat bukan penentu bahagia. Bahagia adalah pada Allah SWT. Ada kita sihat, ada orang sihat bahagia, alhamdulillah. Ada orang sihat dia tak bahagia juga. Mesti cari. Dia yang dalam diri kosong. Dia tengok orang, dia main, dia bagi exercise, tapi dalam diri mesti kosong. Dia tak dapat apa kita bahagia. Ada orang sakit, memang orang sakit. Kadang-kadang orang sakit ni kalau kata nampak berkerut, sebab dia sakit. Bila kita bagi nasihat, ada orang yang sakit, bila bagi nasihat lagi dia rasa sakit hati. Bolehlah bagi nasihat, kamu sihat, aku sakit. Yang sakitnya aku, bukan kamu. Ada manusia yang sakit tu? Ya ada, memang ada. Tapi ada juga manusia yang bila bagi dengan sakit, dia dapat lagi rasa lebih senyum. Senyumnya lagi manis. Dia sabar, alhamdulillah. Kita cakap dia, sabar cik, anak ni memang dapat sakit. InsyaAllah, kita doa, kita ikut rawatan yang baik. Allah, dengan izin Allah, sembuh. Alhamdulillah, ramai. Ada yang macam tu. Ada ibu bapa datang, okey doktor buat yang terbaik, insyaAllah. Apa-apa yang terbaik daripada Allah SWT. Anak saya baik, Allah bagi. Anak saya tak baik, lambat sikit baik, Allah bagi dia. Semua Allah bagi. Dan kita nampak, dia tak berkerut pun badan dia. Tangan dia kepala tak berkerut, senyuman dia pun okey, cakap berlembut. Dia masih lagi boleh dikatakan bahagia walaupun anak dia sakit. Sebab bahagia, keluarga bahagia, kita bahagia, bukan semata-mata sihat. Macam Ustaz kata, bukan semata-mata kaya, bukan semata-mata berpangkat besar, tapi bahagia itu datang pada Allah SWT. So, kita sebagai entiti keluarga, yang paling penting adalah untuk keluarga sihat. Keluarga kita sihat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Tapi semua kembali kepada Allah SWT untuk dapat kebahagiaan tersebut. Okay, itu sebanyak mukadimah daripada saya. Saya serah pada Ustaz. Terima kasih kepada Doktor atas penerangan untuk kefahaman kita bersama dan kita sedia maklum. Maknanya pentingnya untuk kita beri penekanan kepada hal-hal kesihatan ini. Dan macam ayah-ayah, abang-abang kita dah sekarang kalau kata bercakap kedai-kedai kopi, antara topik utama yang kita akan sembang adalah isu kesihatan. Dan sebagai disebut tadi, bagaimana kita nak bina keluarga yang bahagia walaupun ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada keluarga bahagia, tapi kita sedia maklum bahawa kesihatan antara aspek luar, aspek yang secara fizikal kita boleh lihat. Satu cabaran, satu ujian, dan kita nak tengok bagaimana utuhnya keluarga itu sendiri. Tengok bila keluarga kita diuji dengan hal-hal kesihatan. Saya sendiri ambil contoh keluarga saya. Saya ada pengalaman dengan arwah almarhum mak saya.
Bagaimana bila bonda saya diuji dengan penyakit stroke, dan bagaimana untuk pengurusan masing-masing berkejaya, masing-masing ada kerja untuk menguruskan seorang ibu yang sakit, terlantar, dalam keadaan masing-masing ada komitmen sebagai contoh. Dan kita tengok bagaimana isu kesihatan sendiri kadang-kadang boleh menyebabkan adik-beradik pecah belah. Dah. Bila seorang mak sakit, kamulah jaga. Kakak bagi tahu kepada adiknya. Akak sibuk. Akak banyak kerja. Mana kita kena lihat perkara ni dan kita sendiri bagaimana untuk kita faham dan untuk kita sendiri saling menghayati dan kita nak supaya perkara-perkara berkaitan dengan kesihatan dan kebahagiaan ini suatu yang harus kita beri penekanan insya-Allah. Dan kembali kepada Fadil Datuk Seri sendiri insya-Allah. Bagaimana sebut tadi, kita sedia maklum rupa bentuk keluarga bahagia itu sendiri. Cuma kita tengok sekarang dengan cabaran semasa, mungkin dengan adik-adik saya sendiri dengan keluarga yang masih tak banyak lagi anaknya, 5 orang lagi. Tapi suatu cabaran yang cukup besar untuk membentuk suatu keluarga yang nak menepati dengan makna keluarga bahagia itu sendiri. Dengan cabaran-cabaran semasa yang wujud itu sendiri, dan insya-Allah mungkin ada tips dan ada perkongsian yang boleh Datuk Seri kongsi dengan kami bersama insya-Allah. Apakah cabaran dan tindakan yang boleh para ibu, para bapa ambil dan laksanakan dalam keluarga kita insya-Allah. Silakan Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi. Tuan-tuan sekalian, bila kita inginkan sesuatu, kita tak target. Dalam hidup kita mesti ada matlamat. Orang berniaga, matlamat niaganya nak untung. Kalau dia modal 100, sekurang-kurangnya dia kena dapat 100 RM10, dia ada untung RM10. Tak ada orang berniaga beli RM100 nak jual RM80. Ini bukan berniaga. Ya. Setiap benda kita buat mesti ada aim, mesti ada matlamat dia. Semua bot yang berjalan di lautan ada matlamat tempat dia nak tuju. Semua kapal terbang yang bergerak di udara ada matlamat dia nak pergi. Setiap benda mesti ada aim, mesti ada matlamat kita. Kalau kita berkahwin, apa matlamat perkahwinan kita? Ya, apa tujuan kita berkahwin? Tujuannya ialah untuk mendapat anak yang baik. Baik itu tidak cacat, tidak ada masalah sindrom, tidak ada matlamat, anak yang baik dan anak yang cantik, yang bagus dan anak yang soleh kalau kita orang beriman. Baik, setiap benda ada matlamat dia. Kalau kita nak anak yang baik, diibarat tanam pokok, tuan-tuan. Sama je. Kalau kita nak dapatkan hasil buah durian yang baik, pertama benih tu mesti baik. Kalau benih tak baik, tak mungkin kita dapat buah yang baik. Tetapi kalau benih saja baik, tanah yang kita tanam tak baik, kita tak akan dapat juga buah yang baik. Bermakna benih yang baik, tanah yang baik. Tapi kalau benih baik, tanah baik, kita tak siram air, kita tak berbaja, dia tak akan dapat juga buah yang baik. Bermakna kita kena ada benih yang baik, tanah yang baik, penjagaan yang baik. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawa setiap pokok yang membesar mesti ada musuh. Mesti akan ada musuh. Kalau kita biar benih baik, siram baju bagus, pokok rimbun cantik, tapi kalau kita tak pagar, musuh akan merosakkan pokok tersebut. Maka kita mesti pagar, mesti jaga. Barulah kita mendapat buah yang baik dan hasil yang baik. Kalau tuan-tuan nak rumah tangga yang baik, suami kena baik. Kalau suami gagal menjadi contoh yang baik, anak-anak akan lebih teruk.
Ya, suami mesti baik. Yang kedua, isteri mesti isteri yang baik. Isteri ni ibarat suami benih, pokok benih tadi. Isteri ialah tanah di mana kita nak semai benih kita. Ya, tanah tu mesti tanah yang baik. Tuan-tuan tanam durian musangking tapi atas tanah pasir, tak hidup kan? Tuan-tuan tanam tanah di atas tanah yang gersang, dia hidup tapi tak subur. Jadi ibu, isteri kita mesti seorang isteri yang baik. Sebab dia yang akan kandung anak kita, dia membesar. Yang ketiga, tuan-tuan kena beri makan minum. Pastikan makan minum pada sumber yang baik. Baja yang betul. Siraman air. Air ni penting bagi pokok, tapi jangan banyak sangat. Kalau banyak nanti mati pokok. Sama juga, tuan-tuan nak sayang pada anak, tuan-tuan belanja duit, bagi banyak-banyak duit, mati pokok tu nanti. Anak kita akan rosak. Ya, sebab dia mewah melampau. Dia tak rasa susah. Sebagaimana kita, mak ayah kita susah cari duit. Tapi kalau kita mewahkan sangat-sangat, tak boleh. Maka kan itu, penjagaannya mesti dah jaga betul. Macam mana kita nak jaga? Pertama, baja tak boleh lebih. Kalau lebih sangat, pokok mati. Kalau baja kurang, pokok tu tak subur. Maka baja tu kita mesti tahu. Kita nak baja apa dia? Baja akar ke, baja buah ke, baja pokok ke? Bila pokok tu dah besar, sampai time berbuah, kena buah baja buah. Ya. Oleh kerana itu, bila satu hari, seorang laki-laki, ayah, datang jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, mengadu anaknya durhaka pada dia. Anak dia tak dengar cakap dia. Anak dia degil. Anak dia melawan kata-kata dia. Akhirnya kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kamu balik rumah, panggil anak kamu jumpa aku. Ya. Suruh anak kamu datang jumpa aku. Ni Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, orang takut pada Sayyidina Umar. Ya. Jin pun takut. Syaitan iblis pun takut dengan Sayyidina Umar. Itu ada hadis Nabi. Nabi kata, ya Umar, kalau kamu berjalan satu lorong, syaitan akan lari pada lorong tersebut. Itu Sayyidina Umar. Jadi, bila ayah dia tadi balik, beritahu anak dia, Sayyidina Umar minta jumpa dia. Budak ni pemuda datang jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu Umar kata, ayah kamu mengadu pada aku, bahawa kamu anak yang durhaka, degil, tak dengar cakap, tak dengar nasihat. Ya. Lalu Umar nasihat pemuda tadi. Nasihat supaya jadi anak yang soleh. Jangan kamu durhaka pada ibu bapa kamu. Jangan kamu tengking ibu bapa kamu. Jangan cakap kasar dengan ibu bapa kamu. Panjang nasihat Sayyidina Umar Khattab. Habis saja nasihat, pemuda ni tanya Sayyidina Umar. Ya Umar, kamu suruh aku taat pada mak ayah aku. Boleh, tak ada masalah. Boleh ya Umar. Cuma aku ingin tanya kamu ya Umar, ada tak kewajipan ayah pada anak? Kita bincangkan kewajipan anak pada ayah. Budak pemuda tanya Umar, ada tak kewajipan ayah pada anak? Biasa kita dengar anak durhaka. Ada tak bapa durhaka pada anak? Kita biasa dengar isteri durhaka pada suami. Ada tak suami durhaka pada isteri? Kata Sayyidina Umar Khattab, Nabi sebut 3 perkara. Kewajipan ayah pada anak ada 3. Dan aku nak tambah 1. Bermakna ada 4. Yang pertama kata Nabi, dalam satu hadis yang agak panjang, sallallahu alaihi wasallam, min haqqil waladi ala walidihi salasah. Di antara kewajipan seorang ayah pada anaknya ada 3. Yang pertama, an yuhsina smuhu iza wulida. Hendaklah buh nama anak yang baik. Namakan anak tuan-tuan dengan nama yang baik. Jangan buh nama yang sedap sebut saja. Dia makna yang baik. Terpulang apa saja, bahasa kita di sini berbeza-beza. Kaum kita berbeza-beza. Tak apa. Tapi makna yang baik. Makna nama tu makna yang baik. Jangan makna nama yang tak elok. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa an yu'allimahu iza aqala. Bila anak kita mula ada akal, 3-4 tahun, didik dia dengan adab. Ajar adab. Adab salam nama ayah, adab depan ibu bapa, adab bawa Quran, adab masuk tandas, adab waktu nak makan. Ajar padanya adab. Supaya dia menjaga adab. Yang ketiga, kata Nabi, wa ayyuzawwijahu iza arada.
Bila anak tu nak kahwin, segera kahwinkan dia. Ya, kita nampak anak kita dah remaja, dah berjalan berdua sana, berdua sini sana, naik bot pun berdua, naik sampan pun berdua, kahwinkan dia. Ya, kalau nak kahwin, segerakan kahwin dia. Kalau nampak bapak tu duduk berdua, kahwinkan bapak pula. Ya. Saya ingat kahwin bapak lagi mudah pada kahwin anak. Ya, kan duduk sana berdua, sini sana berdua ni. Ya, ni Tok Pengulu pun bimbang, Ketua Kampung pun naik pening juga, dia orang duk mengadu. Tok Penglima pun pening juga, anak buah orang Datuk mengadu. Macam mana ni berjalan sana dua-dua, kahwinkan dia. Ya, kalau nak mudah, sembah air, tangkap basah. Tapi kena basahkan dulu. Yang ketiga kata Nabi, apa dia? Bila anak tu nak kahwin, kahwinkan. Yang keempat kata Sayyidina Umar Khattab, aku nak tambah satu. Apa dia? Kalau kamu inginkan anak yang baik, kamu kena pastikan ibunya seorang ibu yang baik. Ibu, tuan-tuan. Sebab itu kalau tengok Quran, isteri Nabi Nuh AS, kan isterinya tak beriman. Isteri Nabi Nuh tu, lepas Nabi Nuh dah jadi Rasul, ya, Nabi Nuh beriman dengan Allah, isteri dia tak mau beriman. Tapi kesannya anak Nabi Nuh tak beriman. Ya, sebab anak biasa ikut ibu. Anak jarang ikut bapa. Nabi Nuh tak beriman. Nabi Nuh, Nabi Rasul. Isteri Nabi Nuh tak beriman. Anak Nabi Nuh tak beriman. Sebab biasa anak akan ikut ibu. Tengok Nabi Musa AS. Dia Nabi Rasul. Fir'aun. Fir'aun ni kan jahat. Tapi isteri dia beriman. Isteri Fir'aun tu nama Asiyah. Dia beriman. Anak akaknya Nabi Musa AS. Ya, sebab itu kalau bapa nakal-nakal sikit, okey lagi. Jangan ibu. Ibu tak boleh. Ibu ni, anak dia akan ikut ibu. Sebab tu dalam bab taat, ya, mana kita nak taat antara perintah ayah dengan perintah ibu. Nabi kata, ummuka fa'abuka. Ibu kamu, baru bapa kamu. Sebab tu syurga di bawah tapak kaki, ibu. Ada seorang budak belajar, nak belajar kafar kita ni. Seorang budak di Semenanjung. Ya, dia balik, dia tanya mak dia. Dia kata, mak, ustazah bagi tahu syurga bawah tapak kaki ibu. Nerakanya di mana? Nerakanya. Mak dia kata neraka bawah tapak kaki bapa engkau. Kesian bapa. Jadi, kata Sayyidina Al-Khattab, ibu kamu, kalau kamu inginkan anak yang baik, pastikan isteri kamu, ibu kita lah, juga ibu yang soleh, ibu yang baik. Bila Umar kata demikian, 4 tadi, apa kata pemuda ni? Ya Umar, kalau inilah kewajipan ayahku pada aku dapati, ayahku satu pun tak buat ya Umar. Umar panggil ayah dia tadi. Apa kata Umar Khattab? Kata Sayyidina Umar, kalau betul apa yang anak kamu beritahu aku dapati kamu lebih dulu durhaka pada anak kamu sebelum anak kamu durhaka pada kamu. Tuan-tuan, tak mungkin kita dapat buah durian yang baik kalau benih tak baik. Kalau benih saja baik, tak cukup kalau tanah yang tidak baik. Alhamdulillah, saya bukan suruh tuan-tuan cari tambah tanah lain. Ya, tidak nak suruh tuan-tuan beli tambah benih lain, tak perlu. Ya. Tapi tuan-tuan jaga baja yang baik. Sebab saya tengok kalau tanah kurang subur, tapi kalau kita jaga betul-betul, kita siram air cukup, kita buat baja yang baik, akhirnya ya, dia akan jadi pokok yang baik. Ya, insya-Allah kita bersama-sama lah. Mungkin kita ada kelemahan, saya ada kelemahan. Tuan-tuan, anak saya jadi anak kita semua. Ya. Kita nak di pulau ni, biarlah keluarga, penduduk pulau ni jadi keluarga kita semua. Kalau kita nampak anak siapa pun yang tak betul, kita tegur dia, kita nasihat dia. Dan tuan-tuan, sebagai ibu bapa, kalau ada orang mengadu anak kita buat tak betul, terima kasih. Terima kasih kerana sahabat kita, kawan kita tolong beri perhatian pada anak kita. Jangan marah tuan-tuan. Ya, jangan sekali-kali kita, kamu jangan jaga anak kamu jangan jaga anak aku. Anak aku punya pasal. Jangan sekali-kali. Pasal apa?
Kalau tuan-tuan sebut begitu, sekali itulah kawan kita tegur anak kita. Lepas tu dia akan biarkan apa yang berlaku. Ingat, kerosakan tidak akan berlaku secara serentak, tapi kerosakan akan berjangkit. Sebab tu waktu COVID dulu, kita tak benarkan bergaul. Tak benar berjemaah di masjid. Pelancong pun tak datang. Ya, tuan-tuan, pelancong ni sangat sensitif. Sangat sensitif. Ya, ada satu kes je, pelancong terus tak datang. Ya, jadi, negeri, pulau yang bergantung pada pelancongan, sangat perlu berhati-hati, sangat perlu jaga. Saya buat kajian, saya master, saya buat kajian pelancongan. Saya buat kajian di Pulau Tioman. Ada satu kes di Pulau Tioman. Perkelahian penduduk kampung, budak muda, dengan seorang pelancong. Pelancong terbawa kapal dia mabuklah, minum, mabuk. Akhirnya budak Melayu ni ambil pegang dia punya girlfriend dia. Ya. Jadi dia berkelahi, akhirnya bergaduh dan dipukul, pelancong tu mati. Ya, mati dicampak dalam laut. Bila mati, keluar berita, berbulan-bulan pelancong tak datang. Dia pelancongan ni sangat sensitif. Ya. Mari COVID, habis. Pelancong terus tak datang. Bila pelancong tak datang, bot kita pun tak boleh berjalan, chalet kita pun kosong, kedai-kedai pun orang tak beli. Jadi kan itu, kita kena jaga sama-sama. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Allah pelihara penduduk kita. Allah berkati penduduk kita, insya-Allah mendapat bahagia. Bukan saja kita, jiran kita, kawan-kawan kita juga bahagia. Kita menompan seronok atas kejayaan sahabat-sahabat kita. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada Datuk Seri atas pasaran yang cukup baik dan untuk kita bersama. Apa yang penting untuk kita lihat bagaimana kita sentiasa melihat anak-anak kita secara pandangan yang positif. Tak kira bagaimana rupa bentuk kelakuan anak kita, hadirkan bersama doa-doa sebagaimana disebut oleh Datuk Seri tadi. Harapan kepada anak-anak sentiasa ada. Kita tak tahu 20 tahun lagi apa yang akan berlaku pada anak-anak kita. Saya ambil satu pengajaran daripada guru saya. Bila dia mengajar, dia kata, mungkin di hadapan saya ni seorang menteri besar, mungkin di hadapan saya ni seorang Perdana Menteri. Mana dia letak di hadapan dia, di hadapannya anak murid yang kita sendiri tak tahu. Bagaimana perjalanan hidup mereka dan apa yang berlaku kepada anak-anak, dan insya-Allah kita hadirkan bersama dengan satu harapan, bersama dengan doa, dan kita sentiasa yang kadang-kadangnya yang kita rasa kecewa dengan anak-anak kerana kita terlalu meletakkan suatu harapan yang terlalu tinggi. Kita expect ataupun kita nak letak KPI lah kalau corporate. Kita letak satu sasaran yang tinggi sekian-sekian, sedangkan anak kita tak dapat mencapai dengan apa yang kita harapkan. Letak satu sasaran sekian-sekian, dan bila anak tak dapat menjadi dalam rupa bentuk yang kita nak tu, akhirnya kita kecewa dengan anak, kita kecewa dengan keluarga kita, dan akhirnya kita ambil tindakan yang tidak sewajarnya. Doktor, kita berbalik pada suasana seterang kita sini. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah di sini kata kami mungkin ada kekurangan dalam peralatan, dalam bentuk makanan sebagai contoh. Kekurangan-kekurangan tertentu yang menghadkan dan mungkin berkesan untuk kami membentuk keluarga bahagia. Apatah lagi kekurangan-kekurangan ini akan beri kesan kepada faktor-faktor kesihatan sendiri. Kekurangan yang membawa kepada kesan impak dari sudut kesihatan. Dan mungkin doktor boleh terangkan apakah kesan bila kita gagal untuk kita memahami kepentingan kesihatan ini untuk kita menterjemah makna keluarga bahagia itu sendiri, insya-Allah. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim.
Kaitkan balik pada keluarga sihat dan keluarga bahagia. Bila masa bermasuk bagaimana aspek kesihatan boleh efek dengan kebahagiaan keluarga kita. Dan kita tengok dengan situasi masa kita kat sekarang ni yang ada kekurangan. Apakah efek dia pada kesihatan anak-anak kita? Pertama sekali kita kembali pada definisi sihat. Sihat ni apa sebenarnya definisi sihat? Sakit senanglah. Kalau luka, darah, sakitlah. Kalau sempur, ampus, sakitlah. Kalau katakan ada yang darah tinggi, bacaan dia 200, sakitlah. Yang sakit jantung lagi jelas oh sakit. So apa definisi sihat? Sihat ni, bayangkan kita merasakan bahawa sihat itu bergantung pada fizikal kita sihat, maka kita sihat. Tapi dalam definisi sihat yang betul bukan sekadar fizikal yang sihat. Dia ada dalam fizikal, dia ada dari segi biologikal, maksudnya dalaman sihat, luaran sihat, dalaman sihat. Paling penting kita sebagai Muslim, spiritual, kita sihat. Kita punya kalau dalam aspek bagi orang putih bagi psychological, dia punya psychological, dia punya perasaan dia kena sihat. Sebab sekarang ni pelik-pelik sekarang ni. Kita dapati ada orang sihat, badan dia cergas, sihat. Dia pun tak ada penyakit apa-apa dalaman, tapi dia rasa dia ni adalah, kalau lelaki dia rasa dia perempuan, dia rasa tak sihat sebab dia rasa dia perempuan. Dia adalah perempuan yang terperangkap dalam dunia lelaki. Dia ada LGBT. Ada lagi kes yang paling teruk. Kalau baca, siapa baca kan? Dia rasa ni dia adalah rusa, binatang. Dia adalah manusia yang sebaik-baik dicipta Allah, tapi dia rasa dia adalah rusa. Dia ni adalah binatang yang kena berkeliaran dekat, tak perlu pakai baju apa-apa. Dia rasa adalah, dia punya spiritual dia bermasalah. Last kali ada report baru ni, dia kena tembak. Sebab dia pakai semua, dia tanduk kepada rusa, ada orang pemburu tembak dia, masuk hospital. Dah jadi rusa sangat. Jadilah rusa. Memang orang layan sebagai rusa lah. Tapi maksudnya sekarang ni, dunia mencabar. Bukan sekadar tangan sihat, kaki sihat, muka sihat, cantik, tak ada parut, tak ada apa-apa. Bukan sekadar kecil manis, bacaan okey, darah tinggi okey, bacaan usus okey, semua sekali okey. Emosi juga sihat. Emosi kita keluarga sebagai ketua keluarga, emosi anak-anak kita. Memang kita di sini ada kekurangan dia. Memang betul. Kita dalam dari segi pemakanan pun ada limitasi. Dari segi kesihatan, kemudian kesihatan limitasi. Memang betul. Kalau nampak anak-anak kita compare dengan anak-anak di luar sana, memang betul. Kecil-kecil nampak kan. Kalau berat timbang, tak bergerak pun mesing bergerak. Sikit gerak macam tu kan. So, kadang-kadang ada setengah-setengah kita memang baru saja boleh nampak. Ada kekurangan, dari segi kekurangan nutrien adalah masalah sikit. Yang menyebabkan mereka mudah dapat jangkitan. Bila dapat jangkitan, macam ada setengah dia dari kalangan ada kita yang tak ada IC, yang tak ada vaksin. Pengalaman saya memang jelas lah. Pengalaman ni memang takkan siapa yang di Semenanjung takkan dapat. Tapi pengalaman saya di Sabah, kita dapati yang tak dapat vaksin, bila dia sakit, dia lambat sembuh. 5 hari dekat ward. Lambat juga. Tapi kalau yang mana ada vaksin, hari pertama masuk, walaupun dia ampus, bagi ubat, hari kedua, hari ketiga dah boleh balik dah. Hari keempat boleh balik. Tapi yang mana-mana budak yang tak ada vaksin, yang ada masalah, kekurangan zat makanan, hari pertama ampus, lagi kedua lagi teruk, bagi ubat sama je. Tapi lagi teruk, pasal upgrade. Hari ketiga, hari keempat pun tak boleh balik lagi. Hari kelima, hari keenam baru dapat sembuh, alhamdulillah balik. Sebab bila ada masalah dari segi pemakanan, dia akan efek pertahanan badan, imunisasi badan, imuniti badan. Benda tu memang takkan boleh nafikan. Cuma kat sini vitamin D, dari segi vitamin D, okey alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi vitamin-vitamin lain, memang kita dapati memang kita ada kekurangan. That's why anak kita dari segi pertumbuhan memang betul. Dia pergi tinggi berat tu memang kita dapatilah. Jaranglah kita nampak yang sini yang terlebih berat sikit daripada biasa. Kebanyakannya luar daripada garisan bawah daripada graf dari segi kesihatan. Tapi itu limitasi fizikal. Dia tidak mesti bermaksud dia tidak sihat. Walaupun dia kurang berat badan, under nutrition, malnourished,
still dia boleh physically sihat, psikologikally sihat. Sebab semua tu bergantung pada kita semua. Emosi sihat, bagi kita Muslim sangat senang. Kita dipandu oleh ajaran agama Allah daripada Rasulullah. Follow everything, insyaAllah. Kita ikut apa yang ajaran Rasulullah, kita ikut apa yang termaktub dalam kitab Allah. Secara spiritual kita akan terbantu, terguided, kita akan dipandu oleh pandu, dan insyaAllah kita tak ada masalah dari segi kesihatan spiritual. Yang ada sekarang ni adalah tanggungjawab ibu bapa, kesihatan fizikal dan kesihatan dalaman. Pastikan anak-anak kita dapat pemakanan yang seimbang, yang sepatutnya. Kita tak ada masalah actually. Anak-anak kita terdedah dengan makanan lauk yang banyak. Makanan lauk yang banyak memang makanan, kalau ikut je dari segi scientifically, makanan lauk adalah kaya DHA. DHA adalah benda yang paling utama untuk perkembangan otak. Kalau kita memang mendedahkan dengan makanan yang kaya DHA daripada awal, memang dari segi walaupun fizikali kecil, tapi otak dia boleh berkembang cepat, cergas. Sebab kita ada pemakanan yang kaya dengan DHA. Tapi pemakanan tu yang cara yang betul. Sebab protein-protein yang ada dekat DHA ni, kalau kita bakar, hilanglah sebenarnya. Kalau bakar macam saya hati tu, tak adalah bila DHA tu. Dia makan yang, kalau fresh punya, yang masak, okay, dan betul-betul timing dia, okay, DHA dia masih boleh maintain kat situ. Tapi kita ada, walaupun kita ada kekurangan dari segi satu bahagian, kita ada banyak benda yang kelebihan dari satu bahagian yang lain. Tugas kita ibu bapa, pastikan kita bagi anak kita peluang yang lebih baik, yang terbaik, yang mana-mana. Dari segi peluang, dari segi kesihatan, peluang dari segi pendidikan, pemakanan. Bagi anak kita, dia ada tanggungjawab kita lah sebagai amanah daripada Allah SWT. So, memang betul, kita ada limitasi di sini, tapi dia bukanlah penyebab end of everything. Dia tak menyebabkan kita masih lagi boleh diberikan kelebihan pada satu peringkat yang lain. InsyaAllah dengan kelebihan yang kita ada ni, kita boleh bantu anak-anak kita untuk capai prestasi yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Tugas kita sebagai ketua keluarga, memastikan keluarga kita sihat, berfungsi dengan baik, dan insyaAllah kita doakan semua dapat sihat, kesihatan yang baik, supaya semua dapat mencapai kebahagiaan, bukan saja di dunia, kembali sampai ke akhirat. InsyaAllah. Terima kasih kepada doktor atas pasahan cukup baik tadi. Saya rasa kita telah menginjak pada waktu yang agak lewat. Dan untuk yang terakhir, sebelum kita menunaikan solat, yang terakhirnya untuk kita faham dengan topik yang kita bicarakan malam ini, kita faham, kita berbincang mengenai keluarga bahagia. Yang kadang-kadang kita lihat dia sesuatu yang agak abstrak, sesuatu yang kita sendiri tak dapat bayangkan. Mungkin pencerahan seperti tadi kita semakin jelas. Cuma saya ambil suatu poin dalam ilmu pengurusannya. Manakala keluarga bahagia ini suatu misi yang kita nak bentuk dalam keluarga kita. Kita ada sasarannya, ke mana kita nak bawa keluarga kita. Tapi bila kita tanya kepada kita kembali, bagaimana rupa bentuk keluarga bahagia yang dalam pemikiran kita sendiri? Nak tak keluarga bahagia? Kita kata nak. Macam mana keluarga bahagia? Kita kata keluarga yang dalam keredaan Allah, macam mana rupa bentuknya sebagai contoh? Mana dalam kita meletakkan misi untuk kita melahirkan keluarga bahagia, satunya menjadi macam panel pula. Satunya, suatu misi yang harus kita letak secara benar, sebagaimana ditulis oleh panel pertama kita, Datuk Sri sebentar tadi, di atas keredaan Allah, atas petunjuk kita yang benar. Makna sasaran kita tu benar. Selain daripada sasaran yang benar, kita kena ada sesuatu yang jelas. Saya ambil satu contoh yang mudah. Andai kata dihadirkan di hadapan kita dua tempat. Ayah-ayah bermain panah. Pengelima kita. Panah. Arahan datuknya, datuk kata, panglima panah sebelah kanan.
Arahan daripada Datuk Seri minta Panglima panah sebelah kanan. Tapi yang Panglima nampak sebelah kiri. Rasanya yang mana lebih tepat kalau kita panah? Sebelah kiri Panglima. Sebelah kanan walaupun arahannya benar, tapi kita masih lagi dalam keadaan samar, tak nampak. Kita akan panah walaupun salah, tapi jelas. Kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam, dia ada sasarannya. Nak jadi apa? Nak jadi kaya. Kaya macam mana? Rumah 3 biji. Kereta 10 biji. Tu makna jelas. Walaupun rumah 3 biji, kereta 10 biji, suatu yang tak tepat dalam kehidupan, tapi manakala dia ada misi yang jelas, dia dapat capai perkara tersebut. Berbanding, kadang-kadang kita berada dalam keadaan misi yang benar. Kerana itu kita nak, dalam keadaan kita faham, kita ada satu misi yang benar untuk membawa keluarga kita kepada keluarga bahagia. Kita nak jelaskan lagi. Bagaimana untuk kita lihat, kita nak hasilkan keluarga yang bukan sekadar kita nak bawa direction kepada suatu keluarga bahagia yang benar mengikut petunjuk Allah, tapi juga yang jelas dari sudut rupa bentuk. Jadi saya persilakan Datuk Seri dan Doktor untuk kupasan terakhir. Saya bagi 3 minit. InsyaAllah setiap panel kita. Silakan Datuk Seri. Baik. Kalau saya nak memberitahu beliau sikit. Hari ini hari jadi isteri saya. Ulang tahun. Berapa umur dia saya tak tahu lah. Saya dalam 60 tahun. Jadi selamat hari jadilah kepada isteriku. Jadi siapa-siapa Hadiah lobster. Hadiah lobster ya. Baik. Saya nak sebut begini tuan sekalian. Tuan-tuan tak usah banyak sangat ya. Kalau nak buat yang ni, nak buat yang ni, nak buat yang nak buat, semuanya akhir kita tak akan terbuat. Kita ambil yang paling mudah sekali, basic. Basic ni tak boleh tidak. Mesti tuan-tuan kena buat. Saya dan tuan sekalian. 2 perkara saja. Yang pertama, sembahyang. Sembahyang, pastikan kita anak-anak kita sembahyang. Jangan tinggal. Macam mana cara nak suruh anak kita sembahyang? Kita kena sembahyang. Bila anak tu besar tengok ayah dia sembahyang, mak dia sembahyang, insya-Allah anak-anak kita akan sembahyang. Tapi kalau dia besar tak tengok mak dia tak sembahyang, ayah dia tak sembahyang, payah sikitlah untuk dia nak jaga sembahyang. Saya kesian ada seorang pakcik yang umur dekat 60. Dia ikut satu misi saya di dalam satu program. Saya biasa kalau buat program, kita sembahyang berjamaah. Ya, sembahyang berjamaah lah. Ya. Setiap waktu sembahyang dia tak ada. Masa makan dia ada. Masa sembahyang dia tak pernah ada. Jadi kawan saya tanya, ajak dia mari sembahyang sama. Dia turun dia kata, minta maaf Ustaz, saya tak erti sembahyang. Umur 60 tahun, tak erti sembahyang. Kenapa tak erti sembahyang? Dia sebut terus terang. Mak saya tak sembahyang, ayah saya tak sembahyang. Dan saya tak erti sembahyang. Kita ertikan kita belajar. Belajar pada mak, belajar pada ayah. Jadi yang pertama kalau tuan-tuan nak anak-anak yang soleh rumah tangga bahagia, pertama pastikan sembahyang jangan tinggal. Kalau kita nak jaga lebih baik, sembahyang berjemaah. Sebab anak kita, kalau kita sembahyang di rumah, dia sembahyang. Tapi kalau kita sibuk sikit, dia tak sembahyang. Tapi kalau kita jaga sembahyang jemaah, paling kurang pun dia akan sembahyang walaupun bersendirian. Kita buat dalam ibadah ni yang terbaik. Yang pertama, jangan tinggal sembahyang. InsyaAllah. Yang kedua, ialah Quran. Ya, bacaan Quran. Anak-anak kita didik supaya dia boleh membaca Quran. Quran ni dia membuat semangat dia tuan-tuan. Dalaman. Ya, sembahyang fizikal. Ya. Sembahyang untuk jaga fizikal kita. Sebab tu Allah tak sebut inna solata tanha 'anil fahsya'i munkar. Sembahyang boleh mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi Quran tak. Quran dia membentuk kekuatan jiwa dia. Spiritual dia kuat. Kadang-kadang kita hidup diuji tuan-tuan. Ya, kita akan diuji.
Ya, doa pada Allah jangan Allah uji berat. Sahabat kita di Turki, gempa bumi tengah tidur tuan-tuan. Pukul 4 lebih, tengah nyenyak tidur dalam rumah, tiba-tiba rumah tu dibenam oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya. Kita akan diuji. Kita pernah kena tsunami. Ya, negara jiran kita Indonesia. Teruk tsunami, habis semua. Saya pergi ke Maldives. Di Maldives ni banyak pulau. Waktu tsunami di Aceh, salah satu pulau di Maldives, pulau tak besar, macam pulau macam Mabul ni lah, pulau dia. Habis semua sekali tuan-tuan sekalian. Lanak semua sekali. Hilang semua rumah. Ya, kita di tengah-tengah lautan ni betul-betul rahmat Allah Ta'ala je. Betul-betul rahmat Allah Ta'ala nak jaga kita daripada ribut, daripada taufan, daripada bencana alam. Betul-betul rahmat Allah Ta'ala. Kita tak ada tempat berlindung. Kalau di daratan, kalau kena, kita boleh naik bukit. Kita boleh lari. Tapi di pulau, tuan-tuan nak lari ke mana? Ya, betul-betul rahmat Allah Ta'ala. Kita doa pada Allah, Allah pelihara kampung kita, Allah pelihara masyarakat kita. Ya, sebab tu, jangan ada benda-benda yang bercanggah lah. Benda-benda yang, contoh minta maaf lah. Waktu tsunami di Aceh dan beberapa tempat, di antara faktor yang mereka kaji pasal apa? Ada yang menyeksa binatang, dibagi minum pada anjing. Nak tengok, seronok tengok anjing tu mabuk, kucing tu mabuk. Ya. Ada yang buat pesta-pesta yang bercanggah dengan syarak. Kadang-kadang benda macam ni mengundang bala Allah Ta'ala. Kita tak nak benda tu berlaku tanpa kita sedar perbuatan kita menyebabkan Allah Ta'ala timpukan bencana dan bala kepada kita. Kita nak rahmat keberkatan pada Allah Ta'ala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah kampung beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, Allah buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Yang ini yang kita nakkan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa pelihara kita, Allah bantu kita, murahkan rezeki penduduk di sini, ya, rapat hubungan surahim sama-sama kita, ya, dan kita sama-sama membaiki, menambah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan kasih sayang kepada kita. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan sekalian dengan dua perkara. Pertama, sembahyang. Yang kedua, Al-Quran Al-Karim. Yang mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Wallahu'alam. Sedikit kulasah. Okay, Alhamdulillah malam ni kita berjumpa, dapat banyak taujihat daripada ilmu daripada Ustaz Tuan sendiri. Saya sendiri sangat berbesar hati. Dan insyaAllah sama-sama kita amalkan. Kemudian yang untuk seterusnya bagi kembalilah pada topik asal tu, sihat, sakit, semua daripada Allah SWT. Itu di khulasah dia. Sihat daripada Allah, sakit daripada Allah. Sihat adalah ganjaran daripada Allah, sakit juga adalah ganjaran daripada Allah. Yang terselindung daripada dia banyak rahmat, banyak manfaat. Semua tu datang daripada tanda kasih sayang Allah SWT kepada kita. Jadi kita sebagai keluarga, bila kita ditimpa sakit, bila anak kita ditimpa sakit, bila cucu kita ditimpa sakit, bila ayah kita ditimpa sakit, pertama ingat datang kepada Allah. Dia bukan sakit, dia bukan cari penyakit. Dia bukan sakit, dia bukan membuat diri ini sakit. Tapi semua itu datang daripada Allah SWT. Kalau kita bersabar, Allah bagi lebih kali ganda. Dengan kesakitan yang kita bagi, dengan ujian yang Allah bagi untuk anak-anak kita. Jadi kita haraplah, saya doa pada diri saya sendiri. Luar sebagai seorang ayah, adik-adik sekalian, ayah-ayah yang ada dekat sini. Sihat, syukurlah, sihat. Tanda syukur, kita dekat dengan Allah SWT. Banyak menyebut rahmat, kelebihan, semua Allah bagi pada kita. Tasbih, bersedekah, itu sebenarnya tanda syukur. Bila kita tiba sakit, bersabar. Dan kembali pada Allah SWT. Semua sakit, semua baik, semua sembuh, tak sembuh, semua daripada Allah SWT. Saya doktor, kita bantu setakat mana kita bantu. Tugas kita ibu bapa bagi peluang anak kita untuk dapatkan rawatan sebaik mungkin. Dengan keadaan limitasi kat sini, okey, limitasi. Kita cuba bagi yang terbaik. Kita ada masalah kewangan,
Kita cuba-cuba yang terbaik bagi kita. Tunaskan tanggungjawab kita sebagai bapa dengan Allah SWT. Bahawa kita dah cuba untuk memberi rawatan yang terbaik untuk anak kita. Tapi, yelah, kos rawatan sangat tinggi sekarang ni. Peraturan rawatan daripada kerajaan KKM pun sangat complicated sekarang ni. Cuba setakat mana yang terbaik selaku ibu bapa untuk bagi kebaikan kepada anak kita. Bila ditimpa ujian sakit, rawatan, boleh dapatkan cuba setakat mana yang boleh rawat. Cuma bagi ibu bapa, bagaimana kita memilih. Kalau kita sendiri sakit kalau sakit, kita diberi pilihan sebenarnya untuk nak dapatkan rawatan atau tidak. Dia bukan wajib, dia adalah harus. Tapi kita sebagai ibu bapa, anak adalah amanah. Tunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Bila anak kita sakit, bagi dia peluang untuk dapat kesihatan yang lebih baik. Bagi dia mudah untuk dia menjalani kehidupan dia dengan ceria, dengan baik. Sebagai seorang anak. Jadi, kesimpulannya, baik semua tu sihat, sakit, datang daripada Allah SWT. Jadi, bahagia, semua daripada Allah, sakit daripada Allah, sihat, semua daripada Allah. Semua kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semua dapat kebaikan daripada sedikit ilmu yang saya share. InsyaAllah, saya kembalikan kepada Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Fadil Doktor juga Muhammad Datuk Seri atas kupasan yang cukup baik bagi topik yang kita bincangkan pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan, kita berakhir forum kita pada malam ini dan setakat ini sahaja. Saya mewakili pihak Urustia, dahulu mohon maaf atas sebarang kesilapan pihak kami. Juga terima kasih kepada pihak Medicom, Tuan Pengerusi, Tuan Panglima, Tuan-Tuan Imam, hadirin-hadirat yang saya kasihi sekalian. Dan insyaAllah moga-moga perkongsian daripada kedua-dua panel kita yang bahagia, yang berhormat Datuk Seri serta Fadil Doktor dapat kita amalkan dan kita doakan. Moga daripada bumi Mabul ini akan lahir keluarga-keluarga yang hebat, akan lahir insan-insan yang insya-Allah akan beri manfaat dan insan yang gemilang, cemerlang yang akan beri manfaat kembali kepada bumi Mabul, kepada bumi Sabah, kepada bumi Malaysia dan kepada ummah Islam insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan satu membaca tasbih kafarah dan salam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.